teka lagu best. Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, TLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 9 April 2015. Kerajaan sasar RM2 bilion dalam perolehan pasaran data. Peruntukan RM1.5 juta bantu belia Islam kembangkan perniagaan. 215,000 pengguna di Johor alami gangguan air. Fomka wajibkan pemilik hotel, restoran dapatkan notis pengesahan caj 10%. Dan akhir sekali, pelakon Benji rakan didakwa edar dadah. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Menjelang tahun 2020, kerajaan Malaysia mensasarkan RM2 bilion dalam perolehan pasaran data berbanding hanya RM300 juta pada tahun 2010. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, pertumbuhan ketara dicatatkan dalam industri pusat data negara sejak 5 tahun kebelakangan ini. Data ini mempunyai menjadi sumber kekayaan baru, dan data ini perlu disimpan, data ini perlu dianalisakan, perlu digunakan, dan ianya akan memberikan suatu kekuatan baru pada siapa yang mempunyai keupayaan. Sebab itu pada hari ini, sebagai yang saya sebutkan tadi, data yang begitu banyak orang mencari tempat untuk menyimpannya, dan kalau kita tidak mengambil peluang tentang perkembangan baru dunia hari ini, kita akan ketinggalan. Sebab itu sejak tahun 2010 lagi kita telah melangkah langkah kita untuk mengembangkan industri data center ataupun pusat pengkalan data ini. Kita ada di Cyberjaya, kita ada di Iskandar ini, dan kita ada beberapa tempat lain yang perlu kita kembangkan, dan kita menjadikan ini sebagai hub data center di mana sejak tahun 2010 hasil yang kita dapat perolehi atau revenue yang kita perolehi sebanyak RM300 juta sekarang ini berkembang pada rekod tahun lepas, tahun 2014. Revenue ataupun hasil yang diperolehi sebanyak RM800 juta, dan kita jangkakan dalam tahun 2020 ianya akan dapat untuk menghasilkan pendapatan negara sebanyak RM2 bilion daripada industri data center ini sahaja. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas menghadiri perasmian persidangan Data Cloud South East Asia 2015 yang diadakan di Jen Hotel Nusa Jaya, Johor. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Multimedia Malaysia MDEC, Datuk Yasmin Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan Pemandu, Senator Dr. Sri Idris Jala dan Pengarah Ekonomi dan Pelaburan IRDA, Engku Ahmad Kamal. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, ketika ini sebanyak 26 syarikat tempatan yang menawarkan perkhidmatan pusat data dengan keluasan 1 juta kaki persegi. Selain itu, kerajaan turut memberi penekanan kepada meningkatkan keupayaan bakat dan kemudahan dalam industri tersebut. Sebab itu, kita nakkan pakar dalam bidang ini, dan kepakaran yang ada belum mencukupi. Sebab itu, kita pun sudah bercakap melalui beberapa forum dan lain, menggalakkan semua institusi termasuk Kementerian Pelajaran, institusi pengajian tinggi kita untuk melihat secara serius di samping kita terus menghantar anak-anak kita dalam bidang kejuruteraan, kedokteran, akauntan dan sebagainya. Sekarang ni kita mesti melihat ini adalah merupakan satu bidang baru yang perlu dikembangkan dan diterokai, kerana ini adalah keperluan dunia pada hari ini.
Perbadanan Pembangunan Multimedia Malaysia MDEC mengumumkan penubuhan hub pusat data global di Taman Perindustrian Sedenak Johor dengan keluasan kira-kira 700 ekar. Menurut Ketua Eksekutif MDEC, Datuk Yasmin Mahmud, Iskandar Sedenak Data Hub ISDH yang akan dijana kuasakan dengan 600 megawatt dan berkapasiti untuk menempatkan sehingga 1 juta pelayan simpanan data. That we are creating a data hub in Iskandar region of Johor. Now this is going to be located in Sedenak in Johor, which is part of the Iskandar Johor. It will cover 700 acres of land, and it is a very key milestone towards Malaysia increasing our strength as a global hub for data center, especially in the data cloud and content services part of it. Menurut Datuk Yasmin, hub tersebut dijangka mampu menjadi pemacu kepada perkembangan industri pusat data di rantau ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Perasmian Persidangan Data Cloud Southeast Asia yang turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik. Persidangan yang berlangsung selama 2 hari di Gen Hotel Nusa Jaya Johor itu akan membincangkan pembangunan industri pangkalan data dan ekonomi data. Menurut beliau lagi, sektor utama yang menyumbangkan kepada pembangunan industri tersebut termasuklah kerajaan persekutuan sebanyak 29%, perbankan dan kewangan serta kandungan dan teknologi sebanyak 17%. Industri pusat data telah meraih pendapatan sebanyak 795 juta ringgit tahun lalu dan meningkat 26% daripada 630 juta ringgit tahun 2013. Federal government alone, the government of Malaysia alone merupakan salah satu penggerak yang begitu kukuh dalam penggunaan data center. Maknanya the confidence level of the government of Malaysia towards data center services, including cloud services, has increased. The federal government accounts for 29% of the revenue of our data center players just last year alone. Kerajaan Negeri Johor menerusi Perbadanan Islam Johor PIJ memperuntukkan dana berjumlah 1.5 juta ringgit tahun ini bagi membantu belia Islam negeri ini mengembangkan perniagaan mereka. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Warisan dan Kebudayaan, Datuk Zulkarnain Kamisan berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada 1,500 belia. Katanya, ini termasuk pemberian bantuan penjaja kecil dan bantuan bagi persatuan-persatuan belia yang bergerak aktif. Iaitu kita telah menetapkan 4 program, iaitu daripada 4 program yang kita perkenalkan pada tahun 2014, iaitu yang pertama bantuan usahawan belia Islam, iaitu bantuan sebanyak 5,000 bagi belia yang mempunyai perusahaan sendiri. Jumlah keseluruhan bagi program pertama ini iaitu RM400,000. Program kedua bantuan penjaja kecil, iaitu bantuan sebanyak 500 bagi setiap peniaga atau penjaja kecil dari kalangan belia. Bagi program ini sebanyak RM600,000 untuk memberi bantuan kepada penjaja kecil seperti peniaga atau peniaga penjaja kecil. Bagi program yang ketiga, bantuan youth kolektif, iaitu bantuan kursus kemahiran dan perniagaan kepada usahawan belia yang mempunyai produk jenama sendiri, jumlah keseluruhan RM100,000. Dan yang keempat, bantuan tajaan belia, iaitu bantuan sebanyak RM5,000, RM7,000 dan juga RM10,000 bagi persatuan-persatuan belia yang bergerak aktif di dalam negeri Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika sidang media mengenai bantuan belia Islam PIJ di Kota Iskandar, Nusa Jaya. Tambah Datuk Zulkarnain, susulan kejayaan pelaksanaan program ini pada tahun lepas, PIJ mendapat persetujuan Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin agar ia diteruskan pada tahun ini. Seramai 600 belia seluruh Johor telah menerima manfaat daripada program berkenaan pada 2014 dengan peruntukan sebanyak RM650,000. Datuk Zulkarnain berharap belia-belia dan anak Johor tidak melepaskan peluang ini dengan mendapatkan borang permohonan di pejabat PIJ sebelum tarikh tutup pada 31 Mei. Borang-borang boleh didapati di Pejabat Perbadanan Islam Johor atau di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Johor, atau muat turun di laman web www.pij.gov.my. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei tahun 2015.
Sebanyak 215,000 pengguna dari 2 daerah di negeri ini mengalami gangguan bekalan air sejak petang semalam, kata syarikat air Johor Holdings Sdn Bhd SAJ. Ketua Komunikasi Korporatnya Jamaluddin Jamal berkata, gangguan itu berikutan penutupan loji rawatan air Tai Hong yang dikendalikan Public Utilities Board PUB di Kota Tinggi sejak 3.30 petang semalam. Beliau berkata penutupan loji itu mungkin disebabkan kerja-kerja pembersihan setelah menemui pencemaran minyak di Sungai Johor baru-baru ini. Jamaluddin berkata pengagihan air lori tangki akan diutamakan kepada kawasan kritikal seperti hospital, sekolah dan untuk majlis kematian serta perkahwinan. Pengguna dinasihatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan gangguan air di laman web SAJ di www.saj.com.my. Paparan berita selanjutnya kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Pemilik hotel dan restoran hendaklah diwajib mendapatkan notis pengesahan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK untuk mengenakan caj perkhidmatan 10%. Mencadangkan demikian, Timbalan Presiden Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, Muhammad Yusof Abdul Rahman berkata, ini penting bagi mengelakkan peniaga memperdaya pengguna dengan mempamerkan perjanjian bersama CA palsu di premis mereka. Katanya untuk lebih selamat dan diperakui sah, peniaga perlu mengemukakan CA iaitu perjanjian yang dicapai antara majikan dan pekerja di premis masing-masing kepada KPDNKK terlebih dahulu sebelum notis pengesahan diberikan seterusnya dipamerkan di premis mereka. Pada Isnin, KPDNKK mengumumkan bahawa pengurusan hotel dan restoran yang mahu mengenakan caj perkhidmatan 10% wajib mempunyai dan mempamerkan CA berkenaan. Kementerian itu juga bercadang untuk memperkenalkan pensijilan khas kepada hotel dan restoran yang boleh mengenakan caj perkhidmatan kepada pengguna untuk memudahkan mereka mendapat maklumat berhubung perkara itu. Sementara itu, Muhammad Yusof meminta peniaga mempamerkan harga asal sesuatu barang di resit bayaran bagi memberi maklumat kepada pengguna. Mengambil contoh, harga yang diletakkan itu telah dimasukkan dengan CBP dan jumlah keseluruhan, sedangkan sepatutnya peniaga perlu meletakkan harga asal terlebih dahulu, selepas itu dicampur dengan CBP 6% dan harga keseluruhan. Seorang lagi rakyat Malaysia yang disyaki menuju ke Syria untuk menyertai kumpulan militan IS telah ditahan. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter Terorism, Cawangan Khas Polis Diraja Malaysia PDRM, Datuk Ayub Han Maiden Piche berkata, lelaki berumur 26 tahun itu ditahan di stesen kereta api Padang Besar Perlis Isnin lepas. Beliau berkata lelaki itu yang berasal dari Kelantan ditahan semasa menuju ke Bangkok, Thailand selepas disyaki akan berlepas ke Syria. Suspek itu telah berkahwin, memiliki sebuah butik dan bekerja sebagai jurukamera, katanya dalam satu kenyataan malam tadi. Datuk Ayub berkata, dengan tangkapan terbaru itu menjadikan 93 rakyat Malaysia ditahan sejak Februari 2013 kerana disyaki terlibat dalam aktiviti militan. Ke berita tempatan lain. Pelakon Khairil Benjamin Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Benji dan seorang rakannya berdepan hukuman di tali gantung selepas dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas tuduhan mengedar dadah seberat 1.32 kg
bulan lalu. Benji, 37 tahun bersama Raja Sharif Hidayatullah Raja Sharifuddin, 27 tahun, didakwa dengan niat bersama mengedar dadah jenis metafetamin dalam sukatan jalan raya di hadapan sebuah stesen minyak di Jalan Paguh Muar pada pukul 1.40 pagi 27 Mac lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta sama serta dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Seksyen tersebut membawa hukuman mati mandatori. Benji dan Raja Sharif Hidayatullah yang memakai pakaian lokap polis dilihat mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan kepada mereka di hadapan Magistrate Muhammad Syafiq Mustaza. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh. Terdahulu, peguam bela kedua-dua tertuduh memohon untuk mendapatkan kertas pertuduhan terhadap anak guam mereka dan mahu laporan kimia tentang kes tersebut dipercepatkan. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syukri berjanji akan memenuhi permintaan pihak pembelaan, namun memaklumkan kepada mahkamah bahawa laporan kimia memerlukan tempoh untuk disiapkan. Magistrate Muhammad Syafiq kemudian menetapkan 28 Mei ini untuk sebutan semula kes tersebut. Memetik laporan akhbar, tangkapan pada 27 Mac lalu itu dibuat semasa Benji masih dalam ikat jamin selepas dia buat kali ketiga dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Ibu Negara pada 10 Mac lalu bersama seorang rakan wanitanya atas tuduhan memiliki dadah. Bagi kes tersebut, pelakon terbabit bersama rakan wanitanya itu didakwa memiliki dadah jenis metafetamin dengan berat kasar 9.33 gram serta dengan pengetahuan dan niat bersama didapati dalam kawalan mereka dadah jenis yang sama kira-kira seberat 3.4 gram. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan mereka di bilik hainan The Ritz Boutique Hotel, nombor 9 Jalan Yap Ahshak, kira-kira pukul 9.30 malam 5 Mac lalu. Sekian untuk paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.